Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya dalam channel saya nak cerita berkenaan pasal keselamatan diutamakan, safety first. Signage lah, kita fokus pasal signage hari ni. Korang pernah tengok kan signage yang warna hijau, ada banyak saiz, tapi kena follow standard antarabangsa lah. Safety first, utamakan keselamatan. Warna hijau tu ada dekat kilang, ada dekat tapak bina, ada dekat gudang-gudang, ada dekat shopping mall, ada dekat pasar raya, ada dekat even dekat company yang status IKS pun ada juga letak signage. Utamakan keselamatan, safety first. Warna hijau tu kan. So fokus saya nak cerita hari ni adalah signage tu lah. Kenapa? Sebab kita tengok signage ni ditulis safety first, diutamakan, utamakan keselamatan dalam bahasa Melayu. Tapi adakah keadaan perniagaan di Malaysia ni, bisnes di Malaysia ni, pembangunan di Malaysia ni dilakukan sebegitu rupa? Maksud saya, safety tu diletakkan as a priority nombor satu. Adakah begitu? Ataupun sekadar signage tu kita nak beli letak untuk menunjukkan majikan dah jalankan tanggungjawab dia, seperti mana melepaskan batuk di tangga, ataupun memang signage tu je yang jual dekat kilang-kilang signage untuk pastikan korang nampak tak signage tu, utamakan keselamatan as a safe regulation lah, safe regulated, untuk pastikan keselamatan tu bukan tanggungjawab majikannya, semualah bertanggungjawab dengan keselamatan diri sendiri. So dekat pasaran ada signage yang warna hijau tulis utamakan keselamatan, safety first je. So tak ada benda lain, beli, tampal, pamerkan dekat tempat-tempat. Memang dah betul lah, visible for others. Sebab dalam safety and health pun ada mention papan tanda tu as a administration control, kenalah pastikan papan tanda tu visible to others, untuk pastikan apa yang as a part of communication daripada majikan kepada pekerja dan juga visitor ataupun orang-orang yang berkenaan, untuk nampak apa yang sebenarnya diorang perlu tekankan ataupun perhatikan ataupun amalkan dekat premis berkenaan. Kena pastikan keselamatan diri jugalah, sebab tu dia letak papan tanda tu. Tapi orang awam sekarang, korang boleh nampak diorang dah aware pasal benda ni tau. Diorang dah bijak, tak perlu belajar tinggi-tinggi, tak perlu ada PhD dalam safety, tak perlu ada master dalam safety, tak perlu. Even orang yang kerja dalam bidang engineering, masa dia belajar kat EU pun dah ada subjek dah dalam bidang diorang, safety and health. Orang yang belajar dalam bidang security, saya background dalam security, pun ada juga belajar bidang safety and health kan. Tak perlu ada bidang safety and health dalam subjek masing-masing pun diorang dah faham apa itu sebenarnya keselamatan yang paling asas perlu ada dekat tempat kerja. Tak percaya, siapa pernah kerja construction, pembangunan yang dinaikkan dekat kawasan penempatan awam, berdekatan penempatan awam, diorang mesti akan face problem daripada jawatan kuasa penduduk berkenaan lah. Dengan bunyi bising, dengan barang jatuh daripada tempat tinggi. Kalau kerja high rise lah, projek high rise, sebelah tu ada kawasan penempatan awam, dengan habuk, debu, dengan kerja lebih masa tapi tak ada permit, dengan air longkang tersumbat. Sampai dekat kawasan penempatan awam pun ada nyamuk diakibatkan daripada tapak bina berkenaan yang berdekatan tu. Tak ada sistem pepaitan ataupun seat trap yang sesuai dan selamat untuk digunakan. So sampai dekat kawasan public, air tersumbat, air bertakung, stagnant water, ada nyamuk pula bertelur, jadi kes denggi. Macam-macam isu dia, macam tadi saya cakap tu lah.
So rakyat sekarang, penduduk awam, orang awam dah tahu dia punya basic dia dah. Tak perlu nak belajar tinggi-tinggi untuk tahu apa itu surface dalam safety. Atas kulit dia, tak payah dalam-dalam. So sekarang saya nak fokus benda safety signage utama keselamatan tu adalah as a surface saja. Kita letak berlambak dekat site, tapi majikan tak jalankan pun as per apa yang tulis kat signage pun tak guna. Berapa banyak ada 100 signage paling besar letak dekat kilang, dekat tapak bina, tapi orang awam mesti boleh nampak. Kerja tempat tinggi, workers duduk dekat tepi edge, tak ada barricade, tak ada safety netting. Kerja dekat working platform, daripada jauh, daripada orang awam boleh nampak, walaupun ada hoarding dekat luar. Kalau high rise punya project boleh nampak workers tu kerja dekat working platform, tapi tak ada towboard. Tengah bekerja di atas working platform kena ada towboard. Macam mana dia tahu kena ada towboard? Dia kata kalau barang dekat atas working platform tu tergelincir daripada permukaan platform tu jatuh ke bawah, kalau ada towboard, ada something menghalang. So kalau tak ada towboard, something will happen. So orang awam macam-macam komen tu. Mana dia orang tahu? Safety surface je, tak payah sampai ke tahap kalau orang dalam safety tu dia akan ada risk assessment kan, high rate. Tapi ada yang lebih mendalam tu, macam-macam term ada kan. Kalau orang kerja oil and gas tu lagi banyak, dia punya risk assessment dia macam-macam. Itu tak payah compare lah, tak payah bagi tahu pada orang-orang awam, dia memang tak tahulah. Tapi kalau benda yang surface ni, yang atas kulit je pun majikan still rasa macam alah tak ada apalah, sikit punya hal. Orang awam nak cakap apa mah, kita boleh jalan juga, kasih kau tim je lah kan. Kau tim je lah. Dekat Malaysia ni kita hebat dengan kau tim. Itu memang budaya, entah daripada mana, daripada bila tak tahulah. Dari keturunan ke keturunan, tak tahu bila nak habis kau tim ni punya cerita kan. Kalau signage kan, signage safety first tu, sampai bila kita nak pamerkan safety first tu dekat tempat kerja masing-masing, tapi majikan still tak letakkan safety tu as a priority nombor 1. Letak safety first dekat tapak bina, tapi bila projek delay sikit, dah majikan cakap safety and operation, safety and progress must berjalan concurrently. Dah concurrently pula. Perkataan concurrently tu sendiri dah meletakkan safety tu bukan first kan. Kenapa jadi macam tu? Malaysia jauh lagi untuk berada di tahap yang sesuai untuk meletakkan papan tanda tu dekat tempat kerja masing-masing. Jauh lagi. Kita jauh lagi. Tapi rakyat dah tahu, orang awam dah tahu safety first tu apa sebenarnya. Apa yang kurang dekat tempat kerja yang dinampak tu daripada luar tu kan. Orang safety yang macam saya dalam bidang safety, kita orang tak pernah penat, tak pernah rasa kecil hati, tak pernah rasa rendah diri, tak pernah rasa putus asa untuk terus memberitahu apa yang betul, apa yang perlu majikan lakukan untuk pastikan keselamatan dan welfare pekerja berada di tahap yang sebenar, yang sepatutnya dekat tempat kerja masing-masing. Tapi isu ni berlanjutan sampai orang akan menunding jari pada safety, pada pihak safety bila ada berlaku kemalangan, insiden. Tapi benda paling basic dalam hierarchy of control, administration control, dalam tu ada signage. Dia hierarchy nombor berapa dalam hierarchy of control? Antara yang paling bawah sebelum jumpa PPE. Tapi kita tak dapat lagi nak cope pasal apa tu, signage safety first tu. Belum sampai ke tahap nak eliminate lagi. Tu lagilah majikan tak sanggup nak eliminate.
PPE pun kalau dekat site pun lagi rimas ada orang nak pakai PPE. Rimas nak pakai helmet, rimas nak pakai apa, kalau buat kerja-kerja yang berhabuk nak pakai mask yang sesuai ke rimas. Tapi dalam risk assessment ada SHOC sendiri tulis risk assessment. Siapa yang tulis risk assessment? Safety juga. Patutnya kena ada proses owner tu duduk sekali dengan safety, berbincang apa yang risk yang ada dalam kerja-kerja berkenaan tu untuk kita atasi bersama. Ini safety officer yang tulis, site safety supervisor yang tulis. So dia SHOC sendiri tulis. Rupanya majikan tak boleh follow, suruh pakai PPE tak pakai PPE kan. Itu yang jadi dekat signage tu. Letak safety first, utamakan keselamatan, tapi majikan tak pernah letakkan pun keselamatan tu nombor satu. Benda tu tak akan berakhir sampai walaupun amendment dijalankan ke atas regulation ataupun akta-akta yang berkenaan dengan safety and health di Malaysia, kalau penguasaan tu still lagi kurang. Siapa yang perlu menjalankan penguasaan? Bukan kerajaan je kan, majikan pun sama kena bertanggungjawab. So agak memalukan kalau kita pamerkan papan tanda keselamatan safety first, tapi orang awam boleh nampak babe daripada luar. Tak ada guardrail babe, guardrail tak ada, barricade tak ada, safety net tak ada, malu. Sebelah papan tanda utamakan keselamatan workers kerja atau working platform, tak ada guardrail babe, tak pakai harness babe, berdiri sebelah je papan tanda signage warna hijau safety first, tapi dia sendiri tak pakai PPE. Apa yang orang awam cakap, syarikat ni apa ni kan? Itulah saya nak cakap. Negara lain dah banyak kali amend dah akta dan regulation safety and health di negara masing-masing, tapi Malaysia lambat amendment dia. Tapi kalau kita amend banyak kali pun tak boleh nak follow, tak guna. Jadi SHOC sendiri pula. Tapi itulah dia. Kita kena pastikanlah majikan ni bukan sekadar menjalankan tanggungjawab seperti melepaskan batuk di tangga. Bila buat salah je dekat site, macam orang baling batu, sorok tangan lah. Lepas tu cerita pasal safety tak follow lah, safety team tak buat ni lah, tak jalan tanggungjawab dia. Saya sudah hire ni safety officer, sudah hire ni safety team, tapi dia orang sendiri tak jalankan tanggungjawab. Apa benda? Bila kita highlight dalam memo, kita highlight dalam meeting, safety committee meeting, kita turun site site walk, dekat situ juga kita taruh majikan, kita punya PM, kita punya subcon cakap itu tak betul, ini tak betul, kena follow. Tak percaya kita buka buku akta, tunjuk apa yang sebenarnya saya cakap tu, bukannya suka-suka ikut sedap mulut je tak ada. Memang ada atas dalam akta regulation dah tulis kewajipan majikan macam-macam. Tapi bila jadi salah, safety yang kena kan. Tengok papan tanda sudah letak papan tanda keselamatan safety, tapi dia sendiri tak dapat nak cope untuk pastikan keselamatan kat tempat kerja sendiri tu terjaga. So apa komen korang boleh komen dekat kita orang, kat saya punya channel ni, macam mana nak buat. Macam saya, terus terang, safety team dekat Malaysia tak pernah, walaupun tak semua, ada banyak di kalangan kami, ramai di kalangan kami tak pernah rasa sikit pun kecil hati ke ataupun lemah semangat ke, tak ada. Tapi nak cerita yang kes yang sebenar lah, berita yang sebenar kat Malaysia, itulah dia. Bila berlaku apa-apa insiden, get ready lah. Kita sebagai safety team kena get ready. Apa yang ada tanggungjawab yang kita perlu jalankan, kita kena jalankan. Tapi majikan yang saya nak fokus hari ni, signage tu sedih sangat.
Even papan tanda tu pun sendiri tak maintain pun. Terkopak sini, tak basuh, tak cuci, tak nampak bagaimana safety tu diutamakan lah. Signage dah sengit tapi tulis safety diutamakan. Signage yang safety diutamakan tu pun sengit. Dah nak lunyai lah, tak maintain. Benda tu orang kata first impression lah. So kalau authority datang site pun dia tengok dari luar je kak. Kalau label luar nampak okey, documentation okey, dalam dia orang boleh expect benda tu. Kalau tak 100% okey seperti mana yang daripada luar tu pun dia orang boleh tahu. Mungkin 70 to 80% boleh dikatakan follow the requirement lah kan. Tapi kalau dari first impression tengok alah signage, ya Allah, safety first, tapi dah nak lunyai. Alah safety first tapi sebelah orang kerja tempat tinggi tak ada pakai harness. Alah pakai safety, letak papan tanda safety signage tapi tak maintain pun, berabuk, sengit, nak terpatah, bengkok sana bengkok sini. Macam mana nak cakap first impression tu authority nak datang, dia nak kata dalam tu boleh dikatakan 70 to 80% comply to regulation. Tepuk dada tanya selera kan. Itu majikan kena pastikan. Jangan bila letak duit nak tender projek kan, letak duit tender projek tapi cakap macam gajah pun boleh terbang. Itu boleh follow, ni boleh follow, tak ada hal punya lah. Sekali bila dah dapat tender yang dia nak bid tu, dah dapat kat dia, patutnya masa CDM tu kan, Construction Design Management, dalam tu safety tu, kepala tu kena ada dalam tu. Kena cakap itu kena ada, ini kena ada, kena list up apa dalam requirement kena ada. Dalam tu juga cakap kena follow. Tak letak dalam BQ tu berapa bajet safety kena letak. Ngam-ngam letak dalam tu. Lebih pun tak apa. Ini yang masuk dalam yang nak kena putuskan CDM tu, tak ada orang yang latar belakang safety pun. Even safety sendiri pun tak ada dalam tu. Ikut sedap dia tulis berapa bajet safety, ikut sedap dia je requirement apa yang perlu ada, kena ikut kan. Saya baik ada klien. Kalau tak ada klien lagilah, itu dalam construction lah. Kalau dalam kilang ada juga part dia. Kena melibatkan banyak pihak termasuk safety lah. Tapi bila benda basic macam tu pun surface, kulit je atas, orang awam boleh nampak lah. Malu, segan. Yang projek besar tapi safety tu ke belakang, buat apa letak signage safety first? Sum of project billion, bukan million, billion. Tapi safety ke belakang, apa yang letak safety first? Kenapa letak safety diutamakan? Utamakan keselamatan, tak pernah pun. Malu. So komen lah guys kan. Kita orang tak mengharapkan korang komen tu nak guide kita orang. Ini untuk nak kutip pendapat daripada orang awam jugalah. Malu betul tak? Saya dalam bidang safety sendiri pun alamak. Make sure papan tanda yang letak safety first tu kan, 1 kilometer radius pastikan kiri kanan atas bawah tu berdekatan dengan safety first ni signage tu. Ya Allah, pastikan selamat lah. Jangan letak papan tanda shop sendiri lah kan. Kita kerja bukan nak shop sendiri, nak duit halal, nak bagi makan anak bini kan. Duit tu nak berkat. Tapi bila letak benda tu sekadar nak tunjuk orang kita buat kerja kan, tak payahlah kan, simpan lah. Banyak lagi benda kita boleh buat kalau nak buat benda-benda macam tu kan. Okay guys, kita jumpa lagi next kita punya channel, saya punya channel. Hari ni kita fokus pasal safety signage, safety first kan. Komen lah bro, komen. Kita akan sembang, pastikan ada input. Nak bash, nak komen apa, membina pun komen, tak ada hal. Channel ni untuk pastikan kita punya otak sel-sel berhubung. Okay. Okay, jumpa lagi next kita punya input yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.